Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي ياسر ولا تؤسر ربي تميم إلى بخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ya Rabbal Alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-Fadhil Ustaz, Ustazah adakah? Muslimin muslimah rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, Allah masih lagi merezekikan kepada kita dapat kita memulakan kehidupan kita yang baru ini dengan mensyukuri akan nikmat Allah itu. Tanda syukurnya maka berlakulah sujud itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur, aku tambah nikmat. Kamu kufur, kata Allah, azab aku amat pedih, insya-Allah. Pagi ni kita nak sambung daripada kitab Baru Mazi jilid yang ke-18. Dalam bab apa ni? Bab yang ke-45 muka surat 187. Babul kufri man kafara minal Arab. Pada bab yang menyatakan hadis jadi kafir orang yang kembali jadi kafir daripada orang-orang Arab kemudian daripada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kan 1500 tahun dulu Nabi dah cakap dah kan bahwasanya akan kembali kafir balik orang-orang Arab tu. Kita tengok apa yang menyebabkan begitu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini mahu diterangkan dengan lanjut sedikit akan peri maksud hadis yang diriwayatkan dalam bab ini bagi mendapatkan beberapa faedah yang baik. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah lamma tu'affa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakri ba'dahu kafara man kafara minal Arab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, tak kala wafat Rasulullah SAW dan dijadikan ganti pengurus dunia dan agama Islam akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian daripadanya. Jadi kembali kafir murtad oleh orang yang jadi kembali kafir. Kerana didengar mereka itu Nabi SAW sudah wafat, itu menjadikan tiada apa suatu ketakutan mereka itu kembali kepada agamanya yang dahulu. Kan? Ni peristiwa ni ketika mana wafatnya Rasulullah SAW. Orang Arab ketika itu mereka hanya beriman ataupun Islamnya mereka sekadar ketika mana ada Rasulullah SAW bersama-sama mereka. Kan? Bila wafat saja Rasulullah SAW, dia kata apa? Kita tak payah ikut siapa-siapa lagi lah. Nabi pun dah wafat, Muhammad pun dah wafat. Kita kembalilah kepada agama asal kita. Kan? Sedangkan ketika itu penggantinya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kan? 4 khalifah yang mula itu tuan-tuan, mereka mengikut turutan seperti mana sabda Nabi sebelum Nabi wafat. Kan? Yang akan mengambil alih daripada aku, kata Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, kemudian diikuti dengan Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali karamallahu wajah.
Tak payah nak buat pilihan raya apa tu. Itu turutan dia. Adakah masyarakat ketika tu against cadangan daripada Rasulullah SAW? Tidak. Kan? Sebab apa? Sebab manusia ni ketika itu, masyarakat ketika itu, bila berada bersama-sama dengan Rasulullah, dan mantapnya iman mereka. Kan? Apa juga yang Rasulullah kata, wa sami'na wa ata'na. Tu untung kita umat Nabi Muhammad SAW ni. Mostly lah. Ada juga yang engkar tu. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah takdirkan kita ni, umat-umat akhir zaman lah, umat Nabi. Specialnya umat Nabi Muhammad SAW ni, sebab apa Nabi kata, wa sami'na wa ata'na. Umat-umat aku, patuh dan taat. Tak ada aku nak kata komplain. Itu sebabnya Islam ni tuan-tuan, yang namanya risalah yang disebut oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, kemudiannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kitab Samawi yang terdahulu, yang namanya Taurat, Injil dan Zabur itu turun sekali satu naskah tu. Dia tidak turun berperingkat-peringkat, terus satu-satu. Nabi Daudnya dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, dengan Nabi Isa dengan Injilnya. Nabi Muhammad 23 tahun. Ayat-ayat Quran itu diturun mengikut asbabun nuzul, setiap peristiwa yang berlaku. Contohnya ketika mana Allah nak kata apa, memperingati ataupun nak melaknat Abu Lahab, surah Al-Masad itu. Yang kata manusia ni tuan-tuan, kalau dah kata tak suka tu, betul lah Allah pilih ke Allah tak pilih. Sebab apa Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Surah As-Sajadah yang kita duk baca pagi Jumaat tu, ayat 13. Dan bagi menolak raya itu Allah Ta'ala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal saleh kepada tiap-tiap seorang dan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya. Allah boleh saja nak buat semua manusia ni Islam. Tapi dah ada juga yang jadi kafirnya. Kan? Maka orang kafir ni dia kena berusaha lah untuk mencari hidayah. Kan? Allah kata apa? Berusaha untuk mencari hidayah. Nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia. Boleh saja Allah nak buat. Begitulah betapa besarnya nikmat Islam yang Allah bagi dekat kita ni. Allah tuan-tuan, jagalah sungguh, tapi tuan-tuan okey dah, alhamdulillah. Kan? Ni kita tengok di belah-belah Arab ni tuan. Allahu Akbar. Kan? Tak ada apa saja pergi buat apa? Kaabah hiburan tu buat. Kan? Dengan pestanya tak saya ceritalah apa yang berlaku dekat Riyadh ni. Itulah sebab kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda berlakunya kiamat itu, berlakunya peristiwa-peristiwa besar itulah. Tanda-tanda besar tu. Dengan apa? Dengan gempa buminya, dengan bumi tenggelamnya, rupa-rupanya di situ kita tengok. Kan? Kita tengok tu Arab ni pun selai macam lah. Dia punya mazhab dia boleh macam. Kan? Berjoget pun pakai jubah. Kasino, masuk kasino pun pakai jubah. Dengan serban apa semua. Dengan pakai tu apa? Igal tu apa semua tu. Oh, memang Arab sungguh. Kan? Tapi luar pada negara dia, tuan-tuan tengok dia touchdown KLIA ya, bertukar terus pakai seluar pendek. Kan? Bini dia bagi tutup yang menampak muka je. Tutup Arab punya perangai. Kan? Orang nak tengok isteri dia tak boleh, dia tengok isteri orang boleh. Kan? Cemburu Pak Arab ni. Kan? Rupanya jadi macam tu. Tuan, kita tengok yang berlaku dekat Palestin tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Rakyat-rakyat Palestin ni makan pun tak cukup. Walhal di sekeliling Palestin tu, Pak Arab yang kaya-kaya saja. Kan? Makan kambing ni saya cerita kan. Satu talam makan. Tak ada tengok ke benda-benda sebelah tu. Kan? Apa yang berlaku dekat tu. Itulah. Akhir zaman, itulah tanda-tanda
tanda-tanda akhir zaman. Rupanya bukan akhir ni. Zaman ketika mana immediately wafat saja Rasulullah SAW berlaku dah. Mana kata yang nak tunggu nak jadi Nabi ni dah taram lama dah. Kan? Ni ada dalam hati dia ni. Dia kata ni Muhammad ni mati. So aku lah ganti. Kan? Ada dah standby Nabi tu. Kan? Nabi ni wali-wali ni tuan-tuan. Bukannya lantikan sendiri tak. Bukan lantikan orang ramai tak. Kan? Ahli politik saya lantikan orang ramai. Nak bawa risalah Allah SWT ni, Allah jualah yang memilihnya. Yang wali tu sendiri pun tak tahu wali. Tapi yang istimewanya kita tahu kita ni wali. Kan? Kita lah kita wali. Tapi wali nikah je lah. Takat wali nikah je lah. Kan? Tu pun ya Allah tuan-tuan. Kan? Saya semenjak jadi juru nikah ni tahu. Tuan-tuan kadang-kadang bapak ni, yang kata bapak ni. Yang kata sayang. Kat keluarga dia sayang. Tapi tak apa nak tunjuk orang lelaki ni tu hebatnya. Kan? Dia tak apa nak tunjuk. Tapi bila dia nak jadi wali anak perempuan dia tu, tak lepas tuan. Ni tak lepas dia nak ni. Kan? Wahai Polan bin Polan, aku nikahkan anak aku dengan tak lepas dah. Sebab dia sebab. Kan? Satu dia fikir ni anak perempuan aku nak lepas ke tangan orang ni. Tak tahu lah jebon ni besok nak buat apa kat anak aku tak tahu. Tu dia fikir tu, tak lepas. Dia kata ustaz ni. Kan? Tu jangan nampak je kuat orang lelaki ni tapi tentu dia lemah. Kan? Kalau sembang orang lelaki tu saya cerita. Sembang tu kan. Tapi bila bab tu pi dan memang payahnya. Kan? Kau isteri dia meninggal, dia tahan lagi menangis tu. Dia nak tunjuk dia punya kuat kan. Tapi masuk bilik menangis kalah. Nangislah seminggu dan tahanlah seminggu. Kan? Lepas tu tak tahu lah nak cerita. Kan? Tu lelaki. Rupanya dah taram lama dah Musailamah Al-Kazab ni yang kita nak cerita ni sekejap lagi ni. Kan? Yang kata apa? Tak mau ikut dah Sayyidina Abu Bakar ni dah. Bukan Rasulullah dia kata. Kan? Tu. Habis dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah tak kala Rasulullah SAW dan dijadikan ganti pengurus dunia dan agama Islam. Tu dulu Islam ni dia ada ketua dia. Selepas Rasulullah ada 4 ni. Khalifah ni. Lepas itu tak ada tuan. Sampailah law ni. Jadi kita nak mengadu kat siapa? Ngadu kat UN. UN pun macam tu jugalah. OIC je lah. Kan? Jadi tengok je lah. Tak ada siapa nak kontrol. Nak angkat Syiah punya ni, sekejap lagi mengamuk pula Wahabi. Nak angkat Wahabi, sekejap lagi Aswaja. Duk jadi lagi tu. Duk berantak macam tu. Kan? Tak ada. Tuan-tuan pergilah mana satu dunia pun, tanya orang Islam ni. Kan? Contoh kita duk fikir-fikir. Kita tengok. Kerja umrah ke haji, tak kisahlah. Kan? Di Mekah, Madinah tu. Kalau di Mekah tu, kita tengok kaedah macam mana nak cium hajar aswad tu. Kenapa mesti berebut sampai macam tu? Nabi pun tak suruh macam tu. Berasak-rasak. Ya heran tu perempuan tu pun masuk celah tu juga. Dia tak tahu dia nak kena hawin sekali tu. Dia pergi juga tu. Kan? Orang kafir tengok Allah. Kan dia ada standard line, buat standard line macam tu kan. Kalau bagi kat Jepun lah tu, Allah bahagialah. Aman dah. Tapi dah. Itulah sebab Islam ni diturun di Arab tu. Untuk cerita apa lah ke Arab ni. Kan? Kita pergi, kita tahu lah tempat dia macam mana. Allahu Akbar. Kau sampai dekat Ubudiyah tu, Allah. Kan? Allah. Jadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian daripadanya jadi kembali kafir, murtad oleh orang-orang jadi kembali kafir. Kerana didengar mereka itu Nabi SAW sudah wafat dan menjadikan tiada apa suatu ketakutan mereka itu kembali kepada agamanya yang dahulu. Kan? Dia kata ya lah Rasulullah pun dah wafat dah. Kita balik kepada asal ya. Dia tak tahu Sayyidina Umar duduk, Sayyidina Abu Bakar duduk tunggu tu. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam Syarah Muslim, bahwasanya orang-orang yang murtad itu ada 2 macam. Pertamanya orang-orang yang jadi murtad mereka itu daripada agama Islam dan dibuang mereka itu apa hukum agama
Islam dan jalannya sama sekali. Tak pakai dah. Hukum-hukum Islam tak pakai dah. Pakainya ketika mana Nabi Muhammad SAW ada. Pada pandangan mereka lah, pendapat mereka. Kan? Dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka mereka inilah yang dikehendaki oleh Abu Hurairah dengan katanya dalam hadis, kafara man kafara minal Arab. Arab akan kembali kepada Arab, kepada kafir. Kata Imam Nawawi lagi, maka macam yang ini ada di dalam dua puak. Yang pertamanya puak yang berkepalakan seorang yang bernama Musailamah Al-Kazab yang mengaku dirinya jadi nabi. Tu. Dia manusia ni dia kira ikut orang lah. Kan? Ada yang boleh combine sikit, influencer ni kan. Dia ikutlah. Kan? Tu. Dia tak, yang ikut tu pun tuan-tuan memang jahil murakab. Ikut tak tentu punca. Tak mau guna akal langsung. Tak nampak yang elok, tak nampak. Mutakhir ni tuan-tuan yang tu nampak kata akhir zaman ni, yang benda elok ni dia kata tak elok, yang tak elok tu dia kata elok. Tu yang bahaya tu. Jadi kita kena kekal beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kena ingat apa yang Nabi pesan. Amallah apa-apa yang Nabi tinggal kat kita, amal. Kan, supaya jangan jadi Allahu Akbar. Kan? Sampai tak nampak yang hak. Tu ada doa tu. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Kenapa ada tu semua tu? Tu yang nama ujian tu. Kenapa Allah jadikan ada kafir, ada Islam tu? Kan? Tu yang nama ujian. Tu sebab orang kafir ni dia selesa hidup di dalam kafir tu sebab apa? Oh tuan-tuan. Membujuk lalu melentang patah. Rezeki ni tak usah cerita. Dia tak kira. Halal haram tu dia tak ada. Istilah halal haram tak ada. Hidup ni ikut suka dia ya. Kan? Jadi dia lebih selesa dalam keadaan yang macam tu. Maka kalau dia nak jadi orang beriman ni, dia kena terikat dengan undang-undang. Bukan undang-undang sekadar undang dunia, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pasti. Kan? Itu yang jadi berat tu. Tapi mana yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dah tak kisah. Allah bisa tegal biasa. Itu pepatah tok nenek kita dulu. Mengaji pun tak apa pandai sangat tok nenek kita. Tapi berbahasa dia kita pakai sambalah. Kan? Tu. Allah bisa tegal biasa. Untunglah dan syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah kurniakan kita Islam tu. Tak ada satu manusia mana pun minta, ya Allah kau lahirkanlah aku sebagai orang Islam, tak. Atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Datang rahmat, kembalinya rahmat. Masya Allah. Maka berpeganglah kepada tali Allah. Allah ni bukan ada tali. Mana kata ikatan tu, mana kata Islam. Kan? Yang pertamanya apa? Musailamah Al-Kazab. Standby dah. Dah ada pengikut-pengikut dah. Geng-geng kepala merapu ni tuan-tuan, memang ramai orang ikut. Kan? Jadi, samalah. Manusia ni samalah. Sampai nak kiamat ni macam tu lah keadaan dia. Kan? Daripada sejak zaman Nabi Adam lagi, bila zaman lepas kepada anak-anak dia tu, Qabil Habil ni semua ada pengikut-pengikut. Yang kata manusia. Kan? Kenapa jadi macam tu? Memang manusia Allah buat macam tu. Suka mengikut. Kan? Tu. Jadi, itulah kelemahan dan kekuatannya manusia ni. Allah tahu. Allah yang cipta manusia dia tahu. Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kan? Jadi Allah cipta kita ni umat akhir-akhir ni. Umat Nabi Muhammad SAW setelah mana Nabi wafat 1,500 tahun dah. Kemudian kita pun lahirlah. Kan? Sebab apa? Umat-umat ni kita ni tak apa nak kuat macam sahabat-sahabat lu. Kan? Adalah kita punya kekuatan tu kat mana? Adalah Allah tahulah. Kan? Sebab apa? Allah nak mudahkan kita, tak payahlah hampa ni berperang apa semua, tak payahlah. Hampa duduk aja. Dan tapi hampa gunakan akal yang aku bagi hampa ni sewajar-wajarnya. Kan? Kalau hampa tergulin, tergelentang, habis. Tergelincir saja, bungkui.
Nak mempertahankan tu. Mempertahankan iman tu lah. Kan? Itu sebabnya iman ni, tidak semestinya orang beriman tu dia ada ihsan. Siapa yang ada ihsan, dia pasti beriman. Tu. Ihsan ni apa tuan-tuan? Ihsan. Contoh. Baru-baru ni. Ketika mana? Covid ni. Kita tengok. Surau masjid, apa semua adalah, apa SOP dan apa semua tu. Kita tengok pentadbir surau dan masjid ketika itu. Yang kata beriman sangat tu. Kan? Bila orang tak bawa sejadah, ada tak? Macam mana dia? Sudah. Tu tidak ada ihsan nama dia. Ambil dah sejadah bagi yang pergi semayang. Kan tu. Bukan surau ni okey. Surau ni tengok pengurusi dia pula. Macam mana kan? Tu. ICU dia pun mantapnya. Imam tadi pun mantap. Kan? Imam tadi orang Negeri Sembilan. Baca calon-calon Negeri Sembilan. Kan? Kemudiannya. Kan? Allah hidupkan kita di akhir-akhir ni. Tapi kalaupun kita panjang umur, bila berlakunya 10 tanda-tanda besar kiamat itu, kita akan hanya sampai ke nombor 7. Sebab Nabi kata apa? Bila berlaku 1 tu, daripada 10 tu, dia akan terus berangkai. Dia berlaku terus. Dia tak ada kita lag 2 tahun ke 3 tahun tak. Daripada start, pertama berlaku, terus pop macam tu. Kan? Sampailah yang ke-8, bila api daripada Hadramaut itu mengejar manusia ketika itu. Kita ketika tak ada. Itu kaedah dia. Kan? Kemudiannya, yang keduanya, puak yang berkepalakan seorang yang mengaku dirinya jadi Nabi juga. Nama orang itu adalah Al-Aswad, Al-Ansi. 2 orang. Kan? Satu Musailamah Al-Kazab, satu lagi Al-Aswad. Pun nak jadi Nabi juga. Kan? Apa? Orang Melayu pun tak kalah juga. Ada juga yang nak jadi Nabi. Tapi sehebat-hebat orang Melayu di Malaysia ni, orang Pahang lah lagi hebat. Mengaku Tuhan terus. Kan? Tapi tak lama lah usia dia. Selepas dia mengaku, Tuhan pun kena gout. Habis mati bila. Tu pun ada juga yang ikut tu. Memang saingat lah kepala mereka. Tak pernah fikir ke Tuhan dah, kalau ada Tuhan macam mana boleh kena gout pula? Kena gout juga Tuhan. Tu pun ada juga yang ikut. Kan? Telah lah yang lain duk sembah berhala tu, saya cerita lah. Kan? Lepas tu Allah bagi pula berhala tu pula, kena banjir pula, tenggelam. Takkan boleh fikir, Tuhan aku lemah ni. Tak pernah fikir. Tak ada. Tak sampai. Itu sebab tuan-tuan, yang kata akal ni Allah cipta, Allah bagi otak, Allah bagi akal. Haiwan ni Allah bagi nafsu, Allah bagi otak, akal tak bagi. Manusia ni Allah bagi otak, Allah bagi akal. Akal tu pula tak sampai, nak fikir tak sampai. Kenapa jadi tak sampai, tak tahu. Macam malaikat juga, malaikat nafsu tak ada, tapi ada akal. Akal tu Allah tune akal dia, dia boleh fikir tahap tu ya. Dia tidak bercambah. Akal dia tidak bercambah macam manusia. Manusia ni akal dia boleh fikir beyond dunia je lah. Atas ni tak boleh fikir lah. Di sini yang Allah buat. Bercambahnya akal dia boleh fikir. Di Afrika Selatan apa jadi malaikat dah. Malaikat kecuali Allah kata apa? Hang turun sini, turun dia. Israel, cabut nyawa dia ni. Cabut. Dia tak ada kot bercita-cita Israel ni kata. Dia kata aku kalau boleh cabut dia ni, mati tak. Dia tidak bercita-cita. Yang ada macam tu cita-cita ni, yang ada nafsu saja. Macam kita bercita-cita nak jadi macam ni, nak jadi macam tu, nak jadi macam ni kan. Tu. Besok aku kalau jadi macam ni, aku naik jadi. Naik dapat power, apa hang tak buat. Pegang gaji buta apa dah. Kan? Tu. Kan? Dan dia tak boleh fikir pula, gaji buta ni kan haram. Tak apalah. Tak boleh fikir yang tu. Nak kata, jangan payah. Kan? Jadi manusia, akal dia takat tu je. Kita nak fikir, Sidratul Muntaha ni macam mana? Tak boleh, tak sampai. Allah tak bagi fikir. Itu, Allah kata apa? Nak fikir tentang roh ni. Yang menghidupkan jasad kita ni saja. Patutnya kita kena kenal lah cara detail. Tak? Allah bagi takat tu ya. Allah kata apa? Wahai Muhammad,
kau cerita dekat dia orang, roh ni urusan aku dan aku bagi kamu ilmu sikitnya. Kan? Kita nak fikir, roh ni cipta daripada apa mau? Made in apa? From tak sampai. Kan? Cumanya Allah kata apa? Hang nak mati besok, aku bagilah hang peluang, hang tengoklah. Apa jenis roh tu? Roh ni jenis macam mana, hang tengok. Bila dia nak berpisah daripada jasad hang. Masa ditiupkan dulu, kan? Kita tak tahu nak cerita lah rasa macam mana. Masa kita umur 4 bulan 10 hari tu, ditiup melalui ubun-ubun ni, tak tahu kita rasa macam mana. Kan? Masuk macam sejuk ke apa, tak tahu. Bila nak keluar besok tahu. Dia sejuk tak sejuk, tak tahu. Kan? Sejuknya bila dia meninggal saja jasad kita ni, jasad ni akan jadi sejuk. Dia macam freeze, macam chill. Kan? Maka dia keluar tu, itu saja yang kita tahu. Kita saja yang tahu. Tak boleh nak cerita kat orang lain. Roh aku warna merah, roh hang warna apa? Tak. Allah bagi sikit. Kan? Kenapa Allah bagi sikit? Nak suruh kita yakin bahawasanya ada dua elemen. Satu yang namanya jasad, yang kita nampak ni physically. Satunya roh. Roh ni, kita nak kaji roh ni duduk tang mana pun kita tak tahu. Tang sini ke, tang sini, tang hati ke? Kan? Tang paru-paru ke? Kan? Tak pernah kita tengok lagi orang setengah kena tang kepala apa hidup lagi ada. Dia berkata mak kilau kena tembak. Hidup. Kita pun tak tahu. Kan? Roh tu macam mana. Tapi Allah kata, aku bagi kamu ilmu sikitnya. Tapi sikit-sikit pun Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah sesempurna kejadian. Melebihi daripada makhluk yang pernah aku cipta, kata Allah. Wa imah, haiwan ke jin ke setan ke, apatah lagi malaikat. Malaikat dan haiwan itu adalah satu gambaran kepada manusia. Pilih, kalau kau jadi baik, engkau lebih baik daripada malaikat. Kalau kau jadi teruk, engkau lagi teruk daripada haiwan. Kan? Kadang-kadang haiwan, baru-baru ni kan, dia tunjuk kucing ambil semayang. Kucing boleh semayang berdiri tu. Dia nak suruh nak tengok manusia kalau hantar semayang malu kat kucing lah. Kan? Tu. Macam mana dia boleh buat itu? Ilham. Kadang-kadang haiwan ni Allah ilhamkan dia. Kan? Dia buat perangai-perangai macam manusia ni, dia sayang anak. Allah nak tunjuk manusia ni. Mungkin suasana manusia ketika itu, masyarakat ketika itu, dah jauh sangat kot. Allah nak tunjuk lah. Kan? Kalau masa sampai tahap binatang ni boleh makan manusia, memang tu teruk. Kan? Kita bayang tengok. Saya bukan baca satu artikel cerita. Kadang-kadang exaggerated je cerita ni. Kan? Baru-baru ni ada satu ustaz Malaysia cerita. Dia kata 3 kubur yang dikorek ada ular. Yang pertama korek, tengok ada ular. Tutup balik. Korek lagi sekali. Yang kedua pun ada ular lagi. Tutup. Yang ketiga. Korek ada ular. Buat macam mana? Bubuh je. Kan? Bubuh tu, bila bubuh saja jasad, ular tu pulas badan tu, bunyi tulang terpatah. Kan? Tapi adalah petua orang tua-tua. Kan ular sawar ni dia bukan kuasa mematuk tak. Dia menumbuk. Kan? Ular sawar ni di kepala macam tu, dia tumbuk sini. Ular sawar kan. Tak boleh tu try tengok. Dia tumbuk sini. Orang tu akan jatuh. Bila jatuh dia belit lah. Dia belit tu, dia erat tu sampai patah tulang. Bunyi prop. Kata orang-orang tua-tua lah, kalau kena macam tu, kita cari kayu-kayu tu, kita patahkan kayu tu. Kot sempat lah. Rasa-rasa tak sempat. Kita nak fikir kan nak patahkan kayu apa semua lah. Tak lah. Kan? Redha je lah. Tak. Kalau Tarzan ni, Tarzan dia boleh keluar pisau tau ni. Bila ulang tu belik, ulang tu berbutuh. Tu cerita boleh lah. Kalau betul tak tahu lagi. Anak tu. Kan? Itu sebabnya, kenapa di dalam kubur itu, binatang yang ada apa? Yang menyeksa kita, kalau jengking dengan ular je. Sebab apa? Tak boleh singa ke harimau lah. Kan? Inilah 2 binatang yang manusia takut. Geli.
Kan? Lelaki ni badan ketui macam mana pun, main ngulak ni habis lah. Dia geli. Tak tahu dia geli macam mana lah tu. Kan? Kadang-kadang terkejut. Tum, dia tumbuk ni. Pum, jatuh. Oh, jangan main ulak-ulak. Kan? Tapi kalau boleh sempat elak lah. Oh, kalau sempat lah. Memang tak sempat. Dia terkejut, kita pun terkejut. Tu sama-sama terkejut. Samalah dengan rimau. Rimau dia tidak akan terkam manusia. Dia pun takut juga manusia. Tapi manusia pun terkejut. Itu sebabnya seorang wali Allah, Rabiatul Adawiyah. Kan? Dia terperangkap dalam hutan. Rimau duduk keliling dia tu. Kan? Dia wali Allah. Dia kata apa dah dekat rimau tu? Dia kata, kalau engkau juga makhluk Allah seperti macam aku, kau tunduk. Rimau tu pun tunduk. Kan? Dia jadi macam rimau sarkas. Kan? Tapi kita tengok rimau sarkas tu, yang main dia tu bukan orang Islam. Kalau orang Islam dah tentu dah jampi serapah, kita jampi orang Melayu. Jampi serapah tu cerita. Nak mancing pun jampi serapah. Wa ma rumaita iz rumaita dah pum. Kan? Tapi tak dapat juga. Tanya kaki mancing ni dia tahu. Kan? Habis. Yang keduanya siapa? Aswad Al-Ansi. Boleh dilihat tarikhnya dan peri kebunuhannya di dalam penbendaharaan Al-Mukur 14 Hijrah pada juzuk yang keduanya. Beserta ia dengan beberapa banyak orang daripada orang ikutannya, daripada ahli negeri Yaman dan lainnya. Maka puak itu semuanya ingkarkan kejadian Nabi Muhammad SAW. Dikata mereka tu bukannya Muhammad itu Rasulullah, dan yang jadi Rasul itu orang lain. Tak mengaku tu Nabi tu. Kan? Nabi Muhammadnya sebaik-baik manusia lah. Allah pelihara Nabi ni daripada kecil lagi. Kan? Daripada dalam ketika mana hidupnya Nabi Muhammad SAW di bawah jagaan Halimatun Sa'diyah sampai umur 5 tahun. Kan? Orang-orang Arab ni, tuan-tuan pernah tengok anak-anak Arab ni mainan. Anak-anak Arab ni kasar gedegak. Kaki tangan ni jalan saja. Dalam bahasa tu bahasa kesat. Kan? Tapi Nabi Muhammad ni, dia ada juga kawan main-main. Tapi Nabi ni Allah takdir, dia tak masuk dalam kumpulan yang geng-geng angkat kaki, angkat apa semua ni. Nabi duduk tengok. Allah pelihara dia. Baik Nabi ni, lembut hati. Kan? Itu sebabnya yang teman-teman sepermainan dia lah tu. Yang ketika mana besar, duduk di Taif tu, yang jemput Nabi pergi berdakwah ke Taif tu. Kononnya lah. Tetapi berlaku di sebaliknya. Yang Nabi rasa upset sikit lah. Kan? Nabi rasa upset sikit. Walaupun upset, Nabi tidaklah kecewa sangat. Kan? Nabi sempat lagi berdoa untuk orang-orang Taif tu. Tu yang jadi Taif ni sekarang beriman semua. Kan? Yang nak cerita apa, Nabi ni tidak ada sifat dendam langsung. Sebab bersihnya hati. Maka kita pun nak kena ikut Nabi Muhammad SAW lah. Kan? Jadi bersih hati. Itulah tujuan solat tu. Inna solat tatanha anil fahsya iwal munkar. Siapa yang dah solat lama, kalau dia tidak berjaya lagi mencegah keji dan munkar, something wrong dengan solat dia. Sebab Allah sendiri garanti dah. Hang solat, benda ni akan berlaku. Kan? Nak tahu kata solat hang tu baik, tak baik? Dua perkara ni akan berubah menjadi baik. Disebabkan solat tu. Kalau tak baik juga, something is wrong. Sama juga macam kita nak bangun malam tahajud ni. Kan? Selalu kita rajin, selalu kadang-kadang, terbabas. Kita kena, kan? Apa kita dah makan. Dia kena fikir tu. Kadang-kadang tu orang-orang baik macam tuan-tuan ni, Allah bagi tanda macam tu. Cepat fikir, apa salah aku ni? Kan? Kadang-kadang Allah bagi kita cash balik. Kita buat salah tu, Allah bagi sikit. Allah bagi petunjuk, kan? Tu okey tu. Mana kata Allah sedang melihat kita. Kan? Jadi kita kena kenal Allah dan ingat Allah. Macam mana nak kenal dengan ingat Allah?
Semua manusia boleh kata, kalau orang tanya, kau kenal Allah? Kau ingat Allah tak? Ingat. How kenal is kenal, how ingat is ingat. Kita boleh kata, tapi yang tahu Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala yang tahu, dia ni ingat ke tak ingat? Allah Ta'ala yang tahu, dia ni ikhlas ke tak ikhlas? Kita boleh sebut, manusia boleh sebut saja. Aku ikhlas ni. Tapi ikhlas seikhlas macam mana? Hanya Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena minta doa, ya Allah Tuhanku, pilihlah aku. Jadi orang yang ikhlas. Sebab yang tahu bahawasanya aku ni ikhlas, hang saja. Orang lain tak tahu. Yang tahu bahawa aku ni kenal hang, dan ingat hang selalu, hang ya. Ramai orang boleh kata, aku kenal, aku ingat Allah. Tapi besok di hadapan Allah, besok di padang mahsyar, Allah kata, mana ada hang kenal aku? Kita nak kata apa? Jadi kita kena minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, masuklah aku dalam golongan yang hang nyatakan, hang kenal aku, cukup. Kan? Tu yang takut lah. Sama juga macam amalan kita. Kita duduk berasa kita, banyak sungguh amalan. Tengok, kan? Amalan buat, rajin siang malam, pagi petang. Tengah-tengah malam pun bangun. Tapi mulutnya tak jaga, ya Allahu Akbar. Ikut suka dia yang nak sebut. Kan? Macam dia tak tahulah makam apa, tok lebay apa dah semua. Mulut boleh cakap, boleh hina orang ikut suka dia. Tengok buku amalan besok kosong. Nak kata apa depan Allah? Kan? Jadi, kita minta dipelihara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai kabar kepada Khalifah Rasulullah SAW, Saidina Abu Bakar, maka Saidina Abu Bakar pun berkemas, terus mengutus tentera yang memeranginya, sampai terbunuh Musailamah Al-Kazab di negeri Yamamah, dan Al-Aswad di Al-Ansi di negeri Sana'a, kat Yamanah, dan habis berselerak berkumpulan mereka itu dan mati kebanyakannya. Yang kata Saidina Abu Bakar memang strict sungguh. Nampaknya lembut Saidina Abu Bakar ni. Memang orang jenis lembut. Kan? Satu hari Nabi tanya Siti Aisyah, wahai Aisyah, agak-agak kamulah yang boleh ganti aku ni siapa agak-agak? Nabi saja tanya. Kan? Siti Aisyah kata, well, I pun not in the picture yet lah. Kan? Nabi kata, apa kata kalau saya lantik Saidina Abu Bakar? Kan? Siti Aisyah kata, oh ya Rasulullah, jangan. Kan? Saidina Abu Bakar ni dia baca bismillah pun melangih. Allahu Akbar, tu punya lembutnya hati. Baca bismillah melangih. Kita tak tahulah baca apa boleh melangih. Kan? Tu, baca bismillah melangih. Tapi bila dia angkat menjadi pemerintah, menjadi ataupun orang kata apa? Pemimpin, memang striknya. Hang tak bayar zakat, aku bantai hang. Hang tak ikut aku bantai. Hang tak ikut apa yang Nabi cakap dulu, dia bantai. Tu pemimpin. Tapi tak lama lah usia Saidina Abu Bakar ketika mana menjadi khalifah, tak lama. Kan? Sebab Saidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang umur dia. Dan ada pula di dalam macam yang pertama itu satu puak lain, iaitu puak yang kembali jadi kafir, kemudian daripada sudah Islamnya, dan engkar mereka itu menurut segala hukum Islam, dan ditinggal mereka akan sembahyang dan zakat dan lainnya daripada pekerjaan agama. Tu. Ada kumpulan yang satu lagi, sembahyang tak sembahyang lah, zakat pun tak bayar. Sebab apa? Kami bayar zakat ni, mereka kata masa ada Rasulullah. Rasulullah tak ada habis. Dia jadi macam tu pula. Kan? Macam kita. Kan? Tak mau bayar zakat lah ni. Kan? Tak boleh, tuan. Kan? Rukun Islam tu 5 ya. Kan? Orang-orang yang bila mana Allah pilih tu Allah tahu dah. Yang 5 ni dia takkan abaikan dah. Macam tuan-tuan lah. Yang 5 ni tuan-tuan tak abai dah. Kan? Untuk mengharmonikan lagi yang 5 ni, tu ya perlu yang pada sunat ni. Dengan sedekahnya, dengan solat-solat sunatnya apa semua tu kan. Untuk apa? Mencantikkan lagi ni. Untuk membantu kita ketika mana? Di padang mahsyar. Untuk mengupgradekan, orang kata apa? Syurga kita nanti. Kan? Contohlah kita sekarang ni dan senarai Allah pun dan senarai syurga nombor 6 lah. Contoh kan. Dengan amalan yang kita buat tu, kita furnish dia lain macam ya. Besok Allah boleh upgrade. Kan?
Allah Allah boleh upgrade. Nabi boleh bagi syafaat untuk nak upgrade tu. Kan? Punyalah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kan? Belum wafat lagi tu. Allah anugerahkan macam-macam dekat Nabi tu. Tetapi adakah Nabi sombong dan ego takabur dah? Rendahnya, humble-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ketika mana Allah memerintah Jibril, wahai Jibril, kau pergi tanya Muhammad ni, kau suruh dipilih di antara satu ni suruh dipilih. Dia hendak yang mana? Tanya dia hendak ada satu kerajaan yang besar, lebih besar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, ataupun dia nak duduk dalam kemiskinan sekarang ni. Nabi pilih hidup dalam miskin. Kan? Tapi itu pun Allah Ta'ala lah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala, segala-galanya Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala lah yang nak kita jumpa pagi ni. Kan? Allah Ta'ala lah yang minta kita, yang bagi kita peluang, makan roti canai sekali. Sebab yang buat roti canai dah balik awal dah. Pergi tebak lah tu. Sekali lagi sampai tu, tuan-tuan jangan balik. Roti canai ni memang sedap. Kan? Tu. Semua Allah. Kenapa jadi macam tu? Allah nak suruh kita fikir, aku ni sebenarnya tak ada. Kita ni sebenarnya tak ada apa. Kalau kita fikir-fikir nak menangis, tak ada apa kan. Tapi Allah bagi kita hidup kat dunia ni, Allahu Akbar. Rasa bahagia, rasa tenang, rasa selesa. Kan? Orang lain tak dapat macam kita. Tambah orang kafir tak? Kita tengok aja orang kafir tu bahagia. Tuan-tuan tanya. Tuan-tuan menyelami hidup dia. Tuan-tuan try tanya dia, you pernah kalau rasa tenang-tenang? Dia tak tahu dah. Sebab dia fikiran berkecamuk. Allah bagi orang kafir ni fikiran macam tu. Tapi kita nampak tenang. Kan? Kita nampak air di atas tu steady. Tuan-tuan tengok laut dan laut. Itu sebab Allah suruh kita tengok. Nabi kata apa? Lihatlah laut. Kita tengok laut ni di atas tenang. Berkocak macam mana pun, tapi di dasar tu lagi teruk. Tahun berapa yang jatuh? Helikopter jatuh dekat Mukahid, Penang. Kan? Helikopter tu. Dia terbang dalam pukul 7.30 malam. Tuan-tuan, bila helikopter kapal terbang ni, itu sebab dia tak boleh terbang rendah. Kan? Menuju ke laut dia tak boleh terbang rendah. Sebab di horizon dia tu, di antara permukaan laut dengan langit itu, sama color. Itu yang berlaku kepada helikopter tu. Masa tu kami kat Batu. Dia terbang rendah sangat. Bila dia orang kata apa? Dia maneuver belah kanan tu. Dia tak tahu. Belik tu dah cecah air. Dia nampak horizon tu sama. Faham? Tu yang kena. Pup jatuh yang tu. Kan? Dia tenggelam tu. Tak tenggelam. Dia terapung ni. Sebab minyak ada apa semua tu. Ni minyak. Yang hidup tu cerita apa? Nasib baik ada minyak tu. Ikan-ikan ni tak datang. Tidak. Mati kami makan ikan. Tengah-tengah laut ni. Kan? Jadi bila rescue tu sampai. Kapal terbang ni tinggal dalam laut. Bila dia tenggelam tu tuan-tuan. Dia mula-mula dia punya kokpit tu macam tu. Kan? Tenggelam tu. Dia jadi macam kisak tu. Pusing ni kepala ni. Karena di bawah tu. Tu sebab kapal tak lalu di situ. Yang nama Mukahid tu. Air dia hidup macam tu. Kan? Salah seorang. Dua orang hidup. Satu budak Navy. Kru dia. Satu berhenti je. Dia baik. Masa dia keluar tu, dia selamat tu. Dia pun tak tahu, dia kata. Allah tolong kot. Dia boleh buka dengan tali pinggang. Tali pinggang kapal terbang ni bukan macam tu kan. Bukan macam kereta tu. Dia tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Puk, kapal sini. Kau teringat masa crash tu, nak pulas ni pula. Tapi tak tahu dia kata macam mana tu, keluar. Dua orang. Habis ni, remote muka. Kan? Lepas tu dah keluar hospital kan, tak dibalik, jadi lawyer lah, berhenti lah. Tu kan. Mana kata, helikopter ni tuan-tuan, kalau dia nak terempas tu, dia jangan kipas tercabut lah. Dekat enjin mati lagi okey.
Tapi yang baru jatuh dekat kapal ni tuan-tuan, petang tu, masa dia cruise tu, tum, tenggelam terus dalam tanah. Tenggelam terus. Dan hutang kelapa sawit tu. Jadi penduduk di situ cari, dapat serpih dia tengok. Mana bangkai ni? Tak ada. Cari orang hari pertama tu tak ada. Pagi esok baru bomba, buat anjing tu dapat. Tenggelam tak. 2 meter dalam tu. Mana kata dia cruise masa tu, dalam 180 batu. Kan? Per hour tu. Memang laju. Kan? Macam dekat Jet Hawk dulu yang jatuh dekat Kuantan tu. Itu masuk 20 meter lah. Maka mayat tu diambil tuan. Mandi pun pakai tapis. Yang jumpa mata satu, kaki kanan satu. Kepala memang tak ada isi pun macam tu lah. Jadi mandi dia macam mana? Kita susun daging tu ada lah kau panjang tu. Sini buah lah ke mata. Ini buat kepala lah, ni kaki. Okay. Base. Jadi coffin keranda tenteranya dia seal. Habis-habis semayang, isteri dia nak tengok pula, buka pula. Meraung dah tepi keranda tu. Jadi pegawai pemerintah kata, buka. Tengok, pengsan dia pula. 3 kali pengsan. Tuan. Orang perempuan ni, mayat yang akhir tu jangan tengok. Itulah dia akan bawa sampai bila-bila. Demi ini sana. Itu sebabnya kalau mayat yang teruk-teruk tak boleh tengok kan. Kita nasihat dah. Kita tak apa orang lelaki ni. Kan. Seminit. Habis. Dan kembali mereka tu sebagaimana keadaan mereka itu zaman jahiliah. Sampai jadi habis semua orang murtad dan kembali kepada kufur. Tak kala mendengar mereka, itu akan kewafatan Nabi. Tu. Wafat saja Nabi, habis ramai yang kembali kepada kufur. Hingga tidak ada orang sujud di atas muka bumi bagi Allah Ta'ala, melainkan dalam 3 masjid saja. Pertamanya Masjid Mekah, keduanya Madinah, ketiganya Masjidil Al-Qais di dalam negeri Al-Bahrin pada satu kampung bernama Juatsi. Tu dululah. Kan? Tapi kita tengok sekarang ni lambat lagi lah. Lambat lagi nak kiamat. Sebab Nabi kata apa? Berlakunya kiamat nanti bila kita sebut Allah ni orang tak tahu dah. Sekarang ni nampak lambat je lah. Jemaat pun dah nak macam subuh. Subuh pun nak macam jemaat. Bukan jemaat macam subuh. Subuh macam jemaat. Kan? Macam-macam sekarang ni. Kan? Tapi tak tahulah kalau boleh istiqomah lah. Setiap kali subuh macam tu. Kan? Tapi buat imam apa pun, ramai lagi lah yang duk solat ni. Lambat lagi lah kiamat. Tapi janganlah ya-ya'i lah. Kan? Bila dengar kata lambat. Tapi mati ni pasti akan datang. Tak kira lambat, tak kira cepat. Mati ni bukan tentu sakit tak. Lalu saya ulang kan. Mati tak tentu sakit. Kadang-kadang yang pergi ziarah orang sakit tu dia yang mati. Terkejut orang. Siapa mati? Tu yang pergi ziarah semalam. Lah, ingat yang sakit tu. Kan? Jadi kita kalau nak kurang sakit, last main cerita. Kan? Satu hari Israel datang berjumpa Rasulullah. Turun. Rasulullah terkejut. Rasulullah kata, wahai Israel, apa hajat ni? Kan? Israel kata, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Ta'ala nak beritahu dekat hang. Salah seorang daripada sahabat hang akan mati selepas asar nanti. Oh, Nabi risau. Nabi kesian sahabat. Dia pun naik. Nabi tak bagi tahu sahabat tu lah. Macam kita lah kalau orang bagi tahu kita nak mati, tak gila. Kan? Nabi doa untuk sahabat tu, ya Allah, andainya dia mati petang ni, kan? Mati kalau dia dalam beriman. Masuk kalau dia surga terus. Nabi minta tu, Nabi kata. Kan? Nabi pun tunggu lepas Zuhur, solat asar, Nabi dah risau dah dekat dah. Nabi kata, selepas asar tak mati. Selepas maghrib tak mati. Selepas isya tak mati. Nabi pun panggil Israel. Nabi kan. Wahai Israel, macam mana tadi ni? Sepatutnya lepas asar ni mati tak? Memang dia patut mati. Tapi Allah kata tunggu, hold dulu. Sebab apa? Tu. Nabi kata sebab apa?
Dia sedang bersilaturahim. Allah panjangkan umur dia. Rupa-rupanya macam tu. Itu sebabnya kita perasan tak tuan-tuan? Dulu masa kita duduk asrama, kan? Ataupun kita balik rumah tok kita, nak balik rumah mak kita, tok kita kata apa? Sampaikan salam tok pada mak. Sebenarnya salam tu kita duk bawa tu, andai kata kita setengah jalan tu nak mati, Allah tangguh tu. Sehinggalah salam itu kita sampaikan. Kalau nak mati ketika tu. Rupanya macam tu kaedah dah. Sama juga kalau bersedekah, bersilaturahim. Kan? Jadi itu sebabnya kita suka bersedekah. Pagi ni buh duit dan tabungan, sedekah dah. Panjanglah 30 tahun. Kalau nak panjang lah. Kalaupun kita mati, kata sepatutnya 30 tahun, nama kita akan disebut-sebut. Orang petik satu nama, orang ingat, dia ni memang bagus. Tu nama diberkati. Jadi, wallahu alam. Sekadar tu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita bertemulah sekali lagi. Kita sudahilah dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islam dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau ampunkanlah dosa sekalian jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Muliakanlah kami yang kau hina kami ya Allah, dan juga di dalam talian ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kau kurniakanlah kekuatan, ketabahan dan kesabaran kepada seluruh rakyat Palestin ya Allah. Ya Allah, kau kucak-kacirkanlah kesatuan Israel dan kuncung-kuncungnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andainya kau matikan kami, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.